Apabila bercakap mengenai restoran makanan segera rangkaian, siapakah yang terlintas di fikiran kita sebagai nombor satu? Adakah pilihan yang betul-betul pasti seperti McDonald's? Atau mungkin KFC dengan pai telurnya yang ikonik, ataupun Burger King yang mempunyai burger yang sedap? Walaupun begitu, setiap individu mempunyai God of all times, masing-masing. Namun, jika kita merujuk kepada data global, restoran makanan segera rangkaian yang terbesar di dunia bukanlah 3 yang disebutkan tadi, tetapi jawapannya mungkin agak sukar ditebak. Ia ialah rangkaian restoran vegetarian yang terbesar di dunia. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Jika mengikut jumlah cawangan di seluruh dunia, Subway adalah rangkaian restoran makanan segera terbesar di dunia. Tanda nama besar dan hijau tergantung di setiap sudut benua. Sehingga tahun 2021, Subway telah membuka lebih daripada 44,758 cawangan di seluruh dunia, yang merupakan peningkatan dari 41,600 cawangan pada tahun sebelumnya. Namun persoalannya ialah, walaupun Subway mempunyai jumlah cawangan terbanyak di seluruh dunia, mereka menghadapi masalah yang besar dalam pengurusan operasi mereka. Sebagai rangkaian restoran makanan segera terbesar dengan tahap kepuasan pelanggan yang paling rendah, Subway terpaksa menutup beribu-ribu cawangan dalam beberapa tahun terakhir. Belum lama ini, terdapat spekulasi bahawa pihak pengurusan sedang menilai untuk menjual seluruh perniagaan. Sebelum membincangkan kedudukan Subway yang terancam, kita perlu melihat bagaimana restoran dengan tanda nama kuning hijau yang menonjol ini berjaya bangkit dengan kuat daripada persaingan sengit dalam industri makanan segera. Kita kembali ke tahun 1965, ketika seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Fred DeLuca dari kawasan Kumo mencari cara untuk mengumpulkan cukup wang untuk belajar. Dia meminta nasihat dari sahabatnya, Peter Buck, yang memberikan jawapan yang mengejutkan. Mengapa belajar jika kamu boleh membuat perniagaan yang berjaya? Peter terus bertindak dan memberikan $1,000 sebagai modal permulaan dan mereka mula berbincang tentang idea perniagaan yang boleh dijalankan. Tak lama kemudian, rancangan awal untuk menjual sandwich muncul. Pada 28 Ogos 1965, kedai pertama milik Peter dan Fred dibuka di bandar terbesar di negara bagian Connecticut, Bridgeport. Pada masa itu, kedai tersebut menawarkan sandwich dengan saiz 12 inci, 30 cm, dan 6 inci, 15 cm, sebagai produk utama. Mungkin kerana rasanya yang sangat menggugah selera, kedai tersebut dengan cepat menjadi popular dan ramai dikunjungi. Sejak itu, kedai tersebut terus berkembang dan mengumpulkan kekuatan yang kuat. Dengan permulaan perniagaan yang baik, Fred dan Peter tidak duduk diam. Mereka sedar betapa pentingnya promosi. Mengambil kira latar belakang masa dan tempat pada ketika itu, stesen radio adalah saluran promosi yang paling biasa diakses dan relatif murah. Mereka mula memasang iklan berbayar di radio. Pada awalnya, mereka menggunakan nama kedai, Peter S. Submarine, tetapi disebabkan bentrok dengan restoran lain di kawasan setempat, mereka menukarkan nama mereka menjadi Subway, yang pada akhirnya menjadi nama rasmi mereka sehingga hari ini. Pada permulaan perniagaan, dua belia muda ini mempunyai cita-cita besar untuk membuka 32 cawangan dalam tempoh 10 tahun. Pada tahun 1974, masa hampir berakhir dan Subway hanya mempunyai 16 cawangan di Connecticut, setengah dari matlamat awal mereka. Semasa mereka sedang merenungkan strategi yang betul, Fred bertemu dengan seorang rakan, Brian Dizon, dan menawarkan syarat yang sangat menggiurkan agar dia boleh melabur di Subway. Mungkin kerana tawaran itu terlalu menggiurkan, Brian tidak berfikir terlalu lama dan dengan cepat membawa modal besar menjadi franchise pertama Subway. Tidak hanya itu, Brian juga menyertai inti keputusan dan membantu kedua pendiri merancang model perniagaan baru. Bermula dari situ, opsi franchise terbuka menjadi elemen utama untuk Subway memperluas jangkauannya dan dengan terus memperbaiki mekanisme franchise, Subway berjaya membuat orang lebih tertarik untuk bergabung dengan perniagaan mereka. Setelah melalui transformasi dan membuka peluang bergabung melalui sistem waralaba, Subway berhasil mengoptimalkan banyak aspek operasional, menekan biaya investasi dan pelatihan,
sehingga dengan cepat menarik banyak mitra bisnes. Banyak dari mereka sukses dalam menjalankan bisnes dan mampu menghasilkan keuntungan yang terus bertambah. Subway memasuki masa pertumbuhan yang pesat. Kembali ke tahun 2007, Subway telah menjadi restoran cepat saji terbesar ketiga di dunia, hanya kalah dari Yum! Brands yang memiliki KFC dan Pizza Hut dan McDonald's. 4 tahun kemudian, Subway sekali lagi menulis sejarah dengan menjadi waralaba terbesar di dunia, dengan jumlah gerai melebihi merek cepat saji lainnya. Mengapa Subway bisa terus maju di pasar cepat saji yang sangat kompetitif? Para pakar percaya bahawa kejayaan Subway terletak pada penekanan mereka pada makanan segera yang paling sihat dan mempertahankan jalur mereka dalam menu dan imej jenama. Sejak memasuki abad ke-21, kesedaran kesihatan masyarakat semakin meningkat dan orang semakin memperhatikan makanan harian mereka. Subway yang berbeza dari restoran segera tradisional lebih disukai oleh pasaran kerana dapat memenuhi tuntutan kesihatan pelanggan. Pada tahun 1999, satu peristiwa terjadi yang memberikan kejayaan kepada makanan segera yang sihat dari Subway. Seorang pelajar di Universiti Indiana bernama Jared Fogley telah lama hidup dengan makanan segera yang tidak sihat dan mempunyai berat badan 193 kilogram. Oleh kerana kesihatannya telah mengancam, Jared akhirnya memutuskan untuk menurunkan berat badannya. Setelah menetapkan matlamat, dia makan Subway untuk ketiga-tiga waktu makan dan melakukan senaman yang sesuai. Setelah hampir 1 tahun berterusan, Jared berjaya menurunkan 110 kilogram berat badannya dan kembali mendapat hidup baru. Dalam pandangan Subway, kisah nyata seperti ini lebih berharga daripada apa-apa iklan. Mereka kemudian dengan bangga mempromosikan kisah ini dan mengambil Jared sebagai duta mereka. Dengan contoh inspiratif ini, Subway berjaya mencipta perbezaan yang paling ketara di kalangan semua jenama makanan segera, iaitu mudah dan sihat. Ini juga sejajar dengan kata-kata pengasas mereka, Fred DeLuca, yang mengatakan jadikan segala-galanya mudah. Menjaga kesederhanaan mungkin kelihatan mudah, tetapi melaksanakannya sangat sukar, terutama apabila sebuah syarikat memasuki pasaran antarabangsa dan menghadapi cabaran yang mungkin tidak dapat dijangka oleh orang biasa. Namun, Subway mula menerapkannya sejak awal, walaupun kedai mereka bertambah pesat. Setiap cawangan di seluruh dunia menggunakan hiasan dan menu yang seragam, serta mempunyai kualiti perkhidmatan yang tinggi. Kesederhanaan yang mereka anjurkan tidak hanya berlaku pada perkara fizikal sahaja, tetapi juga pada latihan kaki tangan di seluruh dunia yang mengikuti standard yang sama. Bahkan cara pesanan makanan pun tidak mudah untuk diubah. Kesederhanaan adalah falsafah teras Subway. Tidak kira di mana cawangan di seluruh dunia, pelanggan hanya perlu 3 langkah, memilih roti, memilih isi utama, dan memilih hidangan dan sos. Meskipun langkah-langkah pesanan ini kelihatan mudah, ia tidak akan menjadi membosankan. Setiap pelanggan dapat mengubah 3 langkah ini untuk mendapatkan sandwich yang khas untuk diri mereka sendiri. Dengan peluang pengubahsuaian yang sangat luas ini, Subway masih dapat memberikan kelajuan penghantaran yang tinggi dan mengawal kualiti makanan dengan baik. Usaha yang disalurkan oleh ibu pejabat syarikat semasa merancang dan mengoptimumkan ini dapat dibayangkan. Walaupun Subway mempunyai banyak kelebihan, tetapi mereka juga mengalami masalah dalam operasi perniagaan mereka. Meskipun Subway mempunyai banyak cawangan di seluruh dunia, namun ia mengalami penurunan jualan sejak tahun 2014. Walaupun Subway masih terus membuka cawangan baru, namun ada banyak cawangan lama yang ditutup secara senyap. Pada tahun 2016, lebih daripada 350 cawangan Subway ditutup di seluruh dunia. Angka ini meningkat pada tahun 2017 dengan lebih daripada 800 cawangan yang ditutup. Pada tahun 2018, 500 cawangan lagi ditutup. Pada tahun 2021, Subway menutup 1,609 kedai di seluruh dunia, dan kini syarikat ini menghadapi cabaran yang serius dalam mengekalkan operasi perniagaannya. Analisis industri memberikan alasan utama mengapa Subway mengalami kesulitan, iaitu kurangnya inovasi. Sebagai contoh, 2 syarikat besar, iaitu McDonald's dan Starbucks,
sangat memahami cara mengembangkan produk baru yang lebih popular untuk memenuhi kehendak pengguna dan melakukan penyesuaian pada posisi jenama mereka. Walau bagaimanapun, Subway masih mempertahankan falsafah mereka yang sederhana yang sebelumnya berjaya, tetapi sekarang menjadi beban dalam mengubah perniagaan mereka. Disebabkan persaingan pasar semakin sengit, terdapat banyak kedai kecil yang menawarkan menu yang lebih sihat dan ilmiah, mengambil bahagian pasaran makanan sihat yang sebelum ini dikuasai oleh Subway. Strategi one size fits all nampaknya tidak lagi berkesan. Beberapa pakar bahkan menyatakan bahawa jika anda memasuki Subway sekarang, anda akan dapati bahawa dari menu hingga tata letak dan dekorasi, semuanya sama persis seperti 25 tahun yang lalu. Subway kini bukan lagi restoran makanan sihat yang trendi seperti dulu, tetapi memberikan kesan yang membosankan bagi pengguna. Jenama ini memerlukan transformasi yang menyeluruh. Selain daripada perlu mengubah strategi utama, Subway mempunyai banyak lagi masalah yang perlu diselesaikan. Pertama, adalah strategi franchise dan keadaan pekerja di kedai-kedai runcit. Oleh kerana yuran franchise Subway hanya sekitar 15,000, 3 kali lebih rendah daripada McDonald's dan Burger King, pintu masuk franchise yang murah dahulu membolehkan syarikat induk mempercepat pembukaan cawangan, tetapi di bawah permukaan mudah bergabung, sistem cuti yang tinggi tersimpan. Menurut satu laporan The New York Times sebelum ini, ada orang dalam industri yang mengeluhkan bahawa walaupun pemilik franchise mengalami kerugian, Subway masih mengambil kadar royalti sehingga 8% daripada hasil jualan. Ketika keadaan pasaran baik dan semua orang menghasilkan wang, keuntungan yang dicairkan masih dapat diterima. Tetapi apabila operasi perniagaan secara keseluruhan menurun, pengambilan cuti seperti vampir menjadi jerat terakhir untuk pemilik franchise yang sudah terhimpit. Semakin banyak cawangan yang tidak dapat bertahan dan akhirnya gulung tikar. Selain itu, pintu masuk franchise yang rendah juga menyebabkan kepadatan cawangan yang terlalu tinggi. Apabila keadaan pasaran tidak seperti dahulu, persaingan yang lebih sengit antara cawangan Subway yang berbeza secara langsung membahayakan kedua-duanya. Kesimpulannya, pemasaran produk yang tidak berinovasi, kurang topik perbincangan, tidak dapat menahan kesetiaan pelanggan terhadap Subway. Slogan mereka yang dahulu membolehkan mereka naik ke atas kepelbagaian yang dikekalkan sekarang menjadi belenggu yang membataskan kemajuan syarikat. Dan pintu masuk franchise yang dahulu membawa daya tarikan pertumbuhan yang tinggi untuk mereka, dalam prestasi jenama yang lemah, justru meningkatkan kesukaran untuk para franchise di peringkat hujung. Subway sekarang telah mencapai titik balik nasib, sama ada menuju transformasi yang berjaya atau terjebak dalam bunuh diri kronik. Mari kita terus memerhatikan. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.